Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kes penyalahgunaan dadah semakin berleluasa di negara kita. Bukan sahaja membabitkan golongan dewasa, malah membabitkan golongan remaja. Kita akan membincangkan isu ini sebentar saja lagi. Kita berhenti rehat seketika. Risau dibuatnya lah. Penyalahgunaan dadah. Kenapa ni Din mengeluh je? Saya baru baca berita tadi cikgu. Penyalahgunaan dadah bukan saja orang dewasa termasuk remaja. Pening saya cikgu. Risau dibuatnya. Sebab itulah kita kena ada pengetahuan supaya kita boleh membendung masalah ni. Pengetahuan ni cikgu? Betul. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan hari ini untuk slot tahap 2 mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 6. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan bahaya penyalahgunaan dadah. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan dulu dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Wan Nur Adli. Jauh datangnya dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Selamat datang cikgu ke set Didik TV KPM. Dan sekarang ini dia cikgu yang akan bersama-sama dengan kita murid-murid di rumah dan juga ada di studio ni murid-murid juga, iaitu Cikgu Nur Khairia ataupun Cikgu Nancy. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik. Waalaikumsalam. Cikgu dari Sarawak nak cikgu? Dari Sarawak. Dari Sarawak, sama kita. Tapi cikgu pun ada juga bawa murid-murid cikgu? Ada. Apa kata kita berkenalan dulu, siapa yang cikgu bawa ke kelas kita hari ini? Okey, hari ni cikgu bawa geng. Geng cikgu ada 4 orang. Wow. 4 orang. Okey, yang pertama adalah Sofio. Lambai Sofi? Okey, Sofio. Okay. Yang kedua adalah Aisyah Auni. Yang ketiga adalah Dania Kumaran. Tiga-tiga mereka adalah daripada SK Perempuan Methodist Kelang. Manakala kita ada adik Fatihatul Aina. Yang ni kita import jauh. Dari mana cikgu? Daripada Kota Kinabalu Sabah, SK Gudon. Wah, ingatkan kita dah asal jauh Sarawak, ada lagi jauh Sabah. Ada lagi jauh. Kali ni memang kita nak bawa yang jauh-jauh. Ya. Okey, jauh ke dekat ke sama-sama kita nak mempelajari pada hari ini bahaya penyalahgunaan dadah. Cikgu boleh terangkan sikit seberingkas apa yang kita nak tahu lebih lanjut mengenai topik pada hari ini? Okey, pada hari ini cikgu akan kita akan mempelajari topik bahaya penyalahgunaan dadah. Apa yang kita nak sentuh dalam bahaya penyalahgunaan dadah ni adalah yang pertama adalah punca, yang kedua adalah kesan penyalahgunaan dadah, dan yang ketiga adalah kemahiran berkata tidak. Jadi 3 ni kita nak sentuh pada hari ini. Okey, dan yang pastinya murid-murid di rumah dah bersedia, dan 4 orang murid-murid di studio pun dah okey kalau kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Naik sikit jari. Semangat. Okey cikgu, silakan cikgu. Okey. Bahaya penyalahgunaan dadah. Ini adalah topik pendidikan kesihatan tahun 6. Okey, untuk topik ni yang pertama kita akan belajar tentang punca. Apa punca dia? Kenapa sebelum kita belajar punca, kita akan belajar apakah itu dadah. Okey, kalau kita tengok pada skrin, sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang. Yang kedua adalah dadah mengubah minda dan tubuh manusia daripada berfungsi jika diambil secara berlebihan. Nak cakap dadah ni buruk sepenuhnya tidak. Tetapi sekiranya diambil tidak mengikut had yang telah ditentukan akan mendatangkan kemudaratan.
Okey. Itu yang kita cakap pasal penyalahgunaan dadah tu, Ya. cikgu. Baik. Kalau kita nak cakap dadah-dadah ada banyak jenis. Tetapi bila kita cakap tentang bahaya penyalahgunaan dadah, maksudnya kuantiti dadah yang digunakan itu tidak mengikut apa yang telah had yang telah ditetapkan. Baik. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya kita akan pergi terus kepada punca penyalahgunaan dadah. Okey, kalau kita tengok kat sini dekat skrin kita ada 4, iaitu yang pertama adalah pengaruh media massa, pengaruh rakan sebaya, pengaruh tekanan, perasaan ingin mencuba. Okey, kita akan tengok satu-satu. Kita akan kupas satu-satu. Okey, mula-mula kita akan kupas tentang pengaruh media massa. Okey, pengaruh media massa ni kadang-kadang sebab sekarang ni kan zaman kanak-kanak, handphone memang di jari, orang cakap informasi di hujung jari. Jadi apa yang murid-murid boleh dapat di sekolah, kadang-kadang apa yang dia boleh dapat di sekolah pun dia boleh dapat di hujung jari dia. Betul. Jadi macam mana kita nak sekat? Kita kadang-kadang kita memang tak boleh sekat. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita mengajar murid-murid kita supaya menggunakan informasi yang terdapat di dalam media cetak dengan berhemah. Maksudnya kena pandai dalam memilih. Okey, yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Murid-murid sepanjang masa adalah berada dengan kawan-kawan. Jadi kalau betul pilihan kawannya, jadi gejala dadah ini tak akan muncul. Andai kata kalau salah pilihan kawannya penagih, secara tidak langsung murid kita akan terlibat dengan gejala dadah ni juga. Okey, yang ketiga adalah tekanan. Okey, sekarang ni murid-murid kita selepas PKP, sebelum PKP, ada tekanan. Tekanan macam mana? Pergi tuition, pergi belajar piano, muzik, tarian, semua kan. Jadi dia tak ada masa untuk diri sendiri. Bila dia tak ada masa untuk diri sendiri, apa yang dia buat? Dia nak melepaskan tekanan dia tu dengan membuat mencuba sesuatu yang baru. Jadi mengambil dadah kononnya untuk ketenangan jiwa. Okey, yang keempat adalah tekanan. Perasaan ingin mencuba. So perasaan ingin mencuba bila ada benda baru di depan mata, perasaan ingin mencuba tu ada, tetapi kena pandai berfikir. Adakah apa yang dia cuba itu membawa kebaikan ataupun keburukan? Itu. Penting ya untuk mengetahui punca-puncanya, tapi yang saya tertarik tu pengaruh rakan sebaya. Jadi murid-murid semua pun yang berada di studio kena pilih rakan-rakan yang memberi impak positif kan cikgu kan? Ya, tak betul. boleh nak pilih kawan yang selalu ajak kita buat benda negatif, benda buruk je. Tapi yang negatif tu yang selalu kita ikut kan? Risau dibuatnya cikgu. Okey, cikgu, dekat papan tu saya tengok ada soalan. Ya, ada soalan untuk murid-murid sekalian. Cikgu nak murid-murid angkat tangan je bila cikgu soal. Okey, soalan yang pertama. Siapa boleh senaraikan satu daripada 4 punca penyalahgunaan bahan? Siapa nak jawab, angkat tangan? Sophie. Okey. Apa jawapan dia? Tekanan. Ni mesti Sophie ada tekanan banyak kan? Sebab tu dia cakap tekanan dulu kan? Harap-harap jangan ada tekanan yang melampau Sophie takut nanti tak fokus di belajar kan. Okey. Sekarang ni soalan yang kedua. Okay. Siapa di antara ni boleh nyatakan apakah pengaruh yang dibawa oleh rakan sebaya? Okey, siapa dah jawab? Angkat tangan. Okey, Aisyah. Pengaruh rakan sebaya, kita kena pilih rakan yang baik-baik, yang bawa pengaruh yang baik. Yang bawa pengaruh yang baik. Tapi yang kalau yang selalu ajak keluar tu boleh tak? Boleh. Boleh. Ajak keluar yang untuk belajar bersama boleh. Okey, bagus jawapan tu. Bijak Aisyah. Yalah, ajak keluar pergi perpustakaan. Itu kita kena betul. ikut. Okey, soalan yang ketiga yang penghabisan. Okey, dalam empat punca tadi yang kita belajar tu, yang mana satu rasanya yang memberi impak pada diri anda? Okey, Dania. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Boleh tak terangkan kenapa? Kerana apabila rakan mengajak kita untuk pergi ke mana-mana, kita akan rasa kita perlu pergi. Kalau tak, mereka tidak akan kawan kita.
kita. Oh, betul juga Sekarang ni bila kanak-kanak sekarang ni kalau kita tak nak keluar, kalau diajak mesti macam merajuk kan. Ya, dan takut kita pula dipulaukan. Betul. Okey. Okey. Daripada 3 soalan ni, cikgu nak anugerahkan 1 bintang untuk murid-murid yang menjawab. Maksudnya Aisyah dapat 1 bintang, Sophie dapat 1 bintang dan Dania dapat 1 bintang. Fatihah jangan risau, ada banyak lagi soalan lepas ni. Okey. Saya letak bintang dekat Sophie, dekat Dania dan juga Aisyah, cikgu. Ya, Aisyah. Pandai. Baik. Abang Din pilih warna. Berselang-selang. Berselang-seli. Baik, murid-murid, kita berhenti rehat dahulu, cikgu. Dan murid-murid di rumah kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, untuk slot tahap 2 hari ini, mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Nancy untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bahaya penyalahgunaan dadah. Dan mungkin murid-murid di luar sana, cikgu, tahu yang kesan penyalahgunaan dadah ni biasa-biasa je, cikgu. Boleh tak cikgu terangkan lagi lebih lanjut berkenaan dengan kesan penyalahgunaan dadah? Silakan, cikgu. Okey, kesan penyalahgunaan dadah ni sebenarnya bukannya biasa-biasa. Dia sebenarnya tidak biasa. Okey. Kalau kita tengok pada slide kesan penyalahgunaan dadah, kita nak sentuh pada hari ini ada 4, iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kita tengok satu persatu. Yang individu ni, apa kesan dia terhadap individu? Kalau macam ada penagih di dalam rumah kan, contohnya kawan-kawan akan mula menjauhkan diri. Kadang-kadang ahli keluarga kita pun menjauhkan diri pada diri kita kan. Okey, kalau untuk keluarga pula, kalau tengok gambar kan, rumahnya tidak kemas. Lepas tu keluarga porak-peranda. Hubungan adik-beradik pun menjadi renggang disebabkan penyalahgunaan dadah ni. Kemudian kita tengok pada masyarakat. Masyarakat pun apabila ada penagih di dalam rumah, tanggapan masyarakat pada keluarga tersebut kadang-kadang dipulaukan. Jadi mak ayah kita akan berasa sedih lah. Malu. Malu. Kemudian negara pula. Negara kita akan kerugian sebab apa? Modal insan. Kemudian banyak kos dibelanjakan untuk memulihkan penagih dadah. Itu dia banyak kesan dia sebenarnya. Banyak kesan dia. Bukan biasa-biasa je ya murid-murid. Dia cakap bukan biasa-biasa. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya cikgu ada soalan untuk murid-murid. Okey. Cuba fikirkan secara menggunakan ayat sendiri. Okey, kita tengok pada soalan dia. Boleh tak bagi contoh apakah kesan terhadap individu? Kesan bahaya dadah ni terhadap individu. Siapa yang nak jawab? Okey, Fatihatul. Apabila seseorang itu mengamalkan dadah, mereka tidak akan berfikiran waras. Dan contohnya apabila mereka memandu, mereka akan terlibat dalam pergaduhan, mereka akan terlibat dalam kemalangan. Jadi jawapan saya terlibat dalam pergaduhan dan kemalangan. Ya, betul. Sebab bila betul jawapan adik Fatihatul. Sebab apa? Apabila seseorang itu mengambil dadah, maksudnya dia akan hilang pertimbangan diri. Betul. Bagus sangat. Tahniah Fatihatul. Okey, soalan kedua. Okey, apakah kesan pula terhadap masyarakat? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kesan terhadap masyarakat. Dania, Sophie, Aisyah. Ke Fatihatul juga? Ke Fatihatul.
Siapa nak jawab? Cepat. Siapa cepat ada makan bonus. Bintang, okey. Okey. Aisyah. Contoh kesan kepada masyarakat ialah boleh berlaku perselisihan antara masyarakat setempat. Okey. Macam pergaduhan ya. Macam akan ada salah faham. Boleh timbulkan pergaduhan juga. Contoh kalau ada rumah orang kena masuk pencuri cikgu, mungkin yang dituduh yang ada kes penyalahgunaan dadah. Ya, cikgu. biasanya macam tu. Okey, soalan yang ketiga dan soalan yang penghabisan ni. Okey, ini kena berebut. Satu bintang juga. Okey, apakah implikasinya kesan penyalahgunaan bahan ni terhadap negara? Okey, Dania. Imej negara kita tidak akan dipelihara. Okey, bagus. Imej negara kita tidak akan terpelihara. Betul juga, kan? Nanti negara lain pandang enteng pula dekat negara kita. Tengok, Malaysia macam ni ya. Modal insannya tak cemerlang. Betul. Ramai yang menyalahgunakan dadah. Jadi, kita dah dapat semua jawapan tadi kan yang kita inginkan. Jadi, rasanya bolehlah Abang Din letakkan bintang. Okey, siapa tadi yang mula-mula sekali tadi? Mula-mula tadi Fatiatul. Fatiatul berjaya dah dapat 1 bintang. Okay. Kedua adalah Aisyah. Dan yang ketiga adalah Dania. Okey. Baru 1 bintang berwarna merah dikeluarkan. Ya. Okey, kejap lagi ada lagi soalan ke cikgu? Ada. Dan risau murid-murid ada lagi boleh mengejar dan mengumpul bintang. Dan kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, untuk slot tahap 2 pada hari ini, mata pelajaran kita Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kita punya subjek pada hari ini ialah bahaya penyalahgunaan dadah. Murid-murid, jauhi penyalahgunaan dadah ni dan bersama dengan Cikgu Nancy. Cikgu, apa seterusnya yang kita nak tahu berkenaan dengan bahaya penyalahgunaan dadah ni, Cikgu? Okey, aktiviti kita yang seterusnya ni agak menarik. Okey, ada aktiviti. Dia lebih kurang macam game-game permainan-permainan yang ada di TV sebelum ni. Ini murid-murid mesti suka. Saya pun suka dia, Cikgu. Ya, memang betul. Tetapi soalan pertama kita bagi istimewa kepada Abang Din untuk menjawab. Saya turut serta juga. Okey, kena cabut, Cikgu. Sebelum tu kita tengok apa yang kita perlu lakukan. Baik. Ini adalah kemahiran berkata tidak. Okey. Maksudnya berdasarkan situasi tersebut nanti Din kena jawab secara menolak ajakan secara berhemah. Baik, apakah situasinya? Saya cabut dekat sini, Cikgu. Situasi nombor 4. Nombor 4. Mari kita tengok nombor 4. Ini adalah situasi nombor 4. Saya Baik, bacakan Cikgu. ya. Anda mengalami tekanan perasaan kerana berselisih faham dengan rakan baik anda. Seorang abang senior mengesyorkan anda untuk mencuba mengambil ubat-ubatan yang terdapat padanya. Ubat tersebut dikatakan boleh menenangkan fikiran anda. Apakah tindakan anda? Baik, Cikgu. Kalau terjadi kepada saya akan menolak pelawaan abang senior tu secara berhemah. Saya kata tidak. Bukan itu caranya untuk mengawal tekanan, tetapi saya akan pergi berjumpa dengan guru kaunseling. Okey, betul. Itu adalah jawapan daripada Din. Sekarang ni kita nak dengar pula jawapan daripada murid-murid sekalian. Okey. Murid-murid kita di rumah dia tak boleh nak mencabut. Jadi Din dah kena tolong cabutkan. Din wakilkan. Okey, saya cabutkan. Din nak pilih siapa nak jawabkan? Saya nak minta Sophie.
Sofi jawabkan dulu untuk situasi nombor 3 cikgu. Situasi nombor 3. Okey. Sofi dengar soalan Sofi. Sofi okey? Okey. Anda bermain dengan adik anda di taman permainan pada suatu petang. Tiba-tiba datang seorang abang menghampiri adik anda. Dia ingin menyerahkan gula-gula kepada adik anda. Apakah tindakan anda? Okey Sofi. Memberitahu kepada adik saya supaya tidak mengambil ubat tersebut dan menolak Ajakan. ajakan orang tersebut itu dengan secara berhemah. Okey. Boleh. Macam mana nak cakap nak secara berhemah tu? Tidak. Macam tu ke? Macam mana tu Sofi? Bukan macam Ajak adik balik. Saya tidak saya tak nak mengambil ubat tersebut kerana saya tidak macam Tidak sakit. tidak. Ya, saya tidak macam memerlukan ubat tersebut. Okey. Tadi kita sebut pasal gula-gula. Maksudnya dia Sofi boleh cakap okey, adik dia tidak mengambil gula-gula. Okey. Sama je ubat dengan gula. Baik. Okey. Untuk yang seterusnya. Siapa? Okey, siapa yang belum lagi tadi? Dania lah. Dania. Terusnya cikgu, situasi nombor 2. Situasi nombor 2. Okey, situasi nombor 2. Anda sedang mencari buku di perpustakaan. Sebab Dania pun memang suka perpustakaan. Bagus. Ada seorang rakan anda mengajak anda untuk mengikutnya keluar selepas waktu persekolahan. Menurut rakan anda tersebut, ada barang baru yang hendak diperkenalkan kepada anda. Apakah tindakan anda? Silakan Dania. Saya tidak akan mengikut kawan saya dan saya akan mencakap, maafkan saya tidak boleh mengikut kamu kerana saya ada hal dekat rumah. Ya, bagus jawapan tersebut. Okey. Kita pergi kepada murid yang seterusnya. Okey. Fatihatul pula lah cikgu Okey. Situasi nombor 5. Situasi nombor 5. Okey. Okey, Fatihatul dengar ya. Anda mendapat pesanan ringkas tentang satu produk baru di pasaran. Produk tersebut dikatakan boleh menghilangkan segala kekusutan perasaan dan memberi ketenangan kepada sesiapa yang mengambilnya. Apakah tindakan anda terhadap pesanan ringkas tersebut? Saya akan mengatakan tidak apa, saya tidak mahu produk ini sebab kadang-kadang di pasaran barang-barang sekarang boleh jadi dia macam fake, dia bukan yang original. So saya akan menolak pesanan itu dan saya tidak akan belilah sebab saya sendiri takut sebab benda tu tidak betul. Okey, bagus jawapan tersebut. Okey, jadi kita dah dengar kan daripada situasi yang telah diberikan, adik-adik kita di rumah pun boleh menjawab. Jadi sekarang ni kita tahu macam mana nak menggunakan kemahiran berkata tidak. Kadang-kadang kita kena fikir banyak. Okey, rumusan kita pada hari ini untuk pelajaran pada hari ini adalah kita apabila kita dah tahu punca, kita dah tahu kesan, kita tahu kesan penyalahgunaan bahan ni adalah amat buruk sebenarnya. Bukan terhadap individu, keluarga, masyarakat, malah pada negara juga. Jadi adik-adik di rumah, apabila kita hendak membuat sesuatu perkara, fikir dahulu dan apabila mendapat ajakan daripada mana-mana pihak, kita kena ada kemahiran berkata tidak. Bukan semuanya ya sahaja. Okey, segala apa yang maklumat tambahan boleh didapati di portal Delima.
Baik, terima kasih cikgu dan syabas ucapkan kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini menjawab segala soalan yang diberikan oleh cikgu kita lancar dan tepat sekali. Semua pun ada dapat bintang dan diharap input yang diperolehi pada hari ini dapat diguna pakai oleh murid-murid di rumah. Dan pesan kami semua di sini, jauhi penyalahgunaan dadah ya. Macam mana dengan markah keseluruhan murid-murid kita pada hari ini cikgu? Okey, markah keseluruhan untuk kesemua murid-murid kita, cikgu anugerahkan dengan 5 bintang setiap seorang. Wah, 5 bintang setiap seorang cikgu 5 bintang setiap seorang. Sebab murid-murid kita semua faham dan boleh menjawab berdasarkan situasi, boleh menjawab tentang punca dan kesan bahaya penyalahgunaan dadah. Okey. Sekejap cikgu, saya menambah-nambah bintang dekat murid-murid semua. Okey, semua dapat 5 bintang, tapi Abang Din letak 3 bintang kat sini tapi semua dapat 3 bintang tau. Okey, syabas ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya menjawab segala soalan yang diberikan oleh Cikgu Nancy dengan berjaya. Sekali lagi, terima kasih cikgu. Terima kasih kepada murid-murid yang di studio dan juga di rumah. Semoga mendapat input yang terbaik untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Pesan saya, jauhilah penyalahgunaan dadah. Okey? Assalamualaikum dan bye-bye. Didik TV KPM